Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan Imam, Tuan Bilal, berbahagia pengurusi serta jawatan kuasa masjid, para hadirin, para asatizah, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur di atas nikmat kehidupan, kesihatan dan keafiatan pada hari ini hingga ke saat ini. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk sama-sama berhimpun dalam masjid ini menunaikan salat berjamaah. Mudah-mudahan salat kita, doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga pada malam ni sama-sama kita berkesempatan untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita dan senantiasa meningkatkan kefahaman serta penghayatan kita kepada agama yang kita cintai. Kita akan sambung setakat yang kita berhenti pada 2 minggu yang lalu. InsyaAllah kita akan membicarakan beberapa kata-kata para hukama. Perkara yang 19, 3 perkara untuk bekalan akhirat, diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Ia berkata, tuba liman taraka dunya qabla an tatrakahu wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu warda rabbahu qabla ayalqah. Yang bermaksud, sangat beruntung bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dirinya, orang yang membangunkan kuburnya sebelum ia memasukinya, dan orang yang bersikap redha kepada Tuhannya sebelum ia menemuinya. Yahya bin Mu'az Ar-Razi ialah seorang ahli tasawuf yang terkenal, yang senantiasa memberi nasihat sama ada secara lisan maupun dengan akhlaknya berkaitan tentang ilmu-ilmu ketuhanan. Beliau pergi ke Balqi dan tinggal di sana selama setahun, lalu pergi ke Naisabur dan meninggal dunia di sana pada tahun 258 Hijrah. Dalam kata-kata yang telah pun kita sebutkan tadi, beliau mengatakan bahawa adalah sangat berbahagia, sangat beruntung, sangat bertuah bagi orang yang mampu meninggalkan dunia, meninggalkan hartanya sebelum dunia meninggalkannya. Cara meninggalkan harta dengan membelanjakan harta kekayaan yang berbagai jenis kebaikan sebelum dia meninggal dunia, ataupun sebelum dunia itu habis dari dirinya. Jadi bagaimana dunia itu habis daripada dirinya? Contohnya, dia ditimpa musibah, dia ditimpa malapetaka seperti harta kena curi, harta terbakar, ataupun kena banjir, ataupun kena apa-apa bentuk bala bencana muka dunia yang menyebabkan hartanya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan hartanya akan habis sebegitu rupa. Hikmah tersebut, kata-kata hikmah tadi, mengajar manusia agar kita selalu hidup zuhud, berpada dengan apa yang ada, redha dengan ketentuannya, dan menyuburkan semangat berjuang, semangat untuk melaksanakan amal jariah pada diri kita, untuk manusia yang lain. Dan seterusnya, antara yang disebutkan dalam kata-kata hikmah tadi iaitu membina kubur sebelum ia memasukinya.
Membina kubur sebelum memasukinya dengan cara beramal, dengan amalan-amalan yang akan membahagiakan diri dia sewaktu dia berada di alam barzah ataupun alam kubur. Sewaktu di dunia, maka dia sebanyak mungkin melaksanakan amal-amal, yang mana amal-amal itu menjadi bekalan sebelum dia bertemu Allah Subhanahu wa taala, yang mana bekalan itu akan membahagiakan dia, menyenangkan dia sewaktu dia duduk di alam barzah. Dia akan berbahagia dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan, di mana bagi mereka yang beriman, yang beramal soleh akan merasai nikmat dalam kubur, walaupun zahir nampak sengsara, namun bagi mereka yang beramal soleh akan dibukakan pintu-pintu syurga untuk dia merasai kenikmatan-kenikmatan walaupun dia sedang berada di alam barzah, alam kubur. Cuma dengan cara sewaktu hidupnya dia kena memperbanyakkan amalan-amalan, yang mana amalan-amalan itu akan menjadi bekal kepadanya sewaktu dia diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara ini sekaligus memberi rangsangan kepada manusia agar selalu bersedia untuk kita menghadapi kematian, dan dengan cara memperbanyakkan amal-amal soleh, dan seterusnya melakukan perintah Allah dan menjauhi segala bentuk tegah larangnya sebelum dia meninggal dunia, agar dia mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala ridha, maka selesai. Merupakan satu nikmat yang besar apabila Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita. Maknanya salah silap kita, kekurangan yang kita miliki akan diredai, direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Redha kepada Allah Subhanahu wa taala juga dimaksudkan bertakwa. Bertakwa dan selalu berprasangka baik, iaitu husnuzan. Baik sangka bahawa Allah pasti akan tepati janjinya dan tidak akan menzalimi seseorang pun daripada kalangan makhluk-makhluknya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik buruk semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dinilai, akan dihitung dengan seadil-adilnya. Jadi ini apa yang kita perolehi daripada kata-kata hikmah daripada Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Saya ulang balik maknanya, beruntung bagi siapa yang tak pandang sangat kepada dunia sebelum dia meninggalkan dunia, dan mencari bekalan yang cukup sebelum dia masuk ke dalam kubur. Dalam arti kata, bina kubur sebelum masuk ke dalam lubang kubur. Bina kubur artinya memperbanyakkan amal soleh sebelum dia menemui Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam lubang kubur. Dan ridha dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kena ridha, bukan senang untuk kita ridha, apatah lagi di saat kita ditimpa musibah, ditimpa malapetaka, ditimpa sakit berpanjangan. Maka pada waktu itulah baru teruji iman kita, sama ada kita ridha ataupun mengeluh dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita sihat sebegini mungkin saya boleh sebut ridha, sabar, tetapi apabila kita berhadapan di saat yang betul-betul, pada waktu itu baru benar-benar menguji kita, sama ada kita sabar ataupun ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada kita. Kita sakit, menderita sakit, kita saja yang tahu. Sahabat datang nasihatkan kita sabar, ridha, sabar, ridha. Tapi hati kita Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi kekuatan kepada kita untuk kita sabar dan ridha dengan ujiannya, dengan ketentuannya pada masa-masa akan datang. Kerana dengan sabar dan redha itu akan menggugurkan dosa-dosa kita yang menjadi asbab kepada kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, seterusnya sunnah Allah, sunnah Rasul dan sunnah para awliya Allah, para wali-wali Allah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, katanya, man lam yakun indahu sunnatullah wa sunnatu rasulihi wa sunnatu awliyaihi falaysa fi yadihi syai'. Maknanya barang siapa tak ada padanya sunnatullah, tak ada padanya sunnah Allah, tak ada padanya sunnah Rasulullah dan sunnah para awliya Allah, para kekasih Allah, maka dia tidak mempunyai sesuatu apa pun di tangannya. Selanjutnya ditanyakan kepada Sayyidina Ali, ma sunnatullah, apa dia sunnah Allah? Qala kitmanus sir. Sunnatullah ialah kitmanus sir, menyimpan rahsia. Wa qila ma sunnatur rasul, dan dikatakan, ditanyakan lagi, apa dia sunnatur rasul? Qala, kata Sayyidina Ali, al-madarat bainan nas, iaitu berbuat ramah tamah sesama manusia. Mudarat ni maknanya kita selalu lawati kawan-kawan, sahabat-sahabat, rakan-rakan, tanya khabar, tanya sihat ataupun tak, tanya keadaannya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan mudaratu bainan nas. Jadi agama ajar kita untuk kita saling ambil tahu sesama kita sihat ke tak sihat ke. Jadi tanya khabar dengan kita jalan ke rumah, ziarah, telefon dan sebagainya, itu termasuk dalam mudarat bainan nas. Maknanya kita ambil tahu tentang perihal sahabat, rakan tawalan, jiran tetangga yang berdekatan dengan kita. Waqil ma sunnatu awliyaih, dan ditanya lagi, apakah sunnah para awliya Allah, para wali-wali Allah, para kekasih Allah? Qala ihtimalul adha 'anil nas. Bila pun menjawab, sunnah awliya Allah, kekasih Allah, ialah ihtimalul adha 'anil nas, maknanya pikul beban, menanggung penderitaan dari para manusia. Maknanya kita bantu orang lain lah. Orang lain susah, maka kita pun turut susah dengan cara membantunya dengan apa cara sekalipun. Jadi ini antara yang disebut sebagai sunnatu awliyaih, sunnah para kekasih Allah Subhanahu wa taala, dengan membantu orang lain, meringankan beban, meringankan penderitaan yang dialami, yang ditanggung oleh sesiapa saja daripada kalangan orang Islam, ya. Jadi orang Islam, orang-orang yang beriman bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka hendaklah kamu sentiasa memperelokkan hubungan di antara sesama kamu. Jadi Allah minta kita saling bantu-membantu, tolong-menolong, kerana dengan cara itu boleh menautkan, boleh menghubungkan hubungan ukhuwah, hubungan persaudaraan, terutamanya di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi apa yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali bin Abi Talib, saya ulang balik, sunnatullah ialah menyimpan rahsia, simpan rahsia. Sunnah Rasulullah, kita beramah tamah terhadap sesama manusia. Dan sunnah para kekasih Allah, iaitu menanggung penderitaan orang lain, membantu kesengsaraan sesama manusia. Jadi ini merupakan antara kata-kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang menjadi, kita katakan, perkara yang dituntut oleh agama Islam itu sendiri. Rahsia, jadi kalau kita sebut tadi, sunnatullah adalah menyimpan rahsia. Rahsia ni adalah satu yang mesti disembunyikan agar orang lain tak tahu.
Sembunyikan rahsia orang lain ni merupakan satu keperluan, satu kewajipan. Tentang sifat ramah tamah yang kita sebutkan tadi, ia juga disebut oleh para penyair Arab, katanya wadarihim ma dumta fi darihim wa ardihim ma dumta fi ardihim. Maknanya berbuatlah terhadap mereka selagi mana engkau berada di rumah mereka, ataupun wadarihim ma dumta fi darihim, pergi lawatlah ke rumah mereka selagi mana mereka berada di rumah mereka. Lawat untuk tujuan ambil tahu. Jadi inilah kata-kata syair ini adalah huraian kepada kata-kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang menjelaskan tentang betapa perlu kita ambil tahu tentang urusan sesama orang Islam, dengan cara bertegur sapa, dengan cara kita datang menziarahi, datang melawat, datang berkunjung dan sebagainya. Dan berbuatlah hati mereka puas selama engkau berada di bumi mereka. Wa ardihim ma dumta fi ardihim. Berbuatlah hingga hati mereka puas selama engkau berada di bumi mereka. Berkaitan dengan perkara ini, orang-orang sebelum kita saling berwasiat dengan 3 hal yang saling berkirim surat di antara mereka dan menuliskan wasiat seperti mana berikut: man amila li akhiratih kafahullah amra dinih wa dunyah, wa man ahsana sariratah ahsanallahu ala niyatah, wa man aslaha ma bainahu wa bainallahi aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Yang bermaksud, barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, man amila li akhiratih, barang siapa yang beramal untuk urusan akhiratnya, maka Allah akan mencukupkan keperluan agama dan dunianya. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan mencukupkan keperluan agama dan dunia. Sebab apa? Sebab dia mengutamakan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi keutamaan adalah kita mencari keuntungan, kebaikan akhirat. Cuma jangan lupa kita tentang bahagian kita di dunia. Keutamaan adalah urusan akhirat, kerana akhirat sifatnya berkekalan, yang tidak berkesudahan, kekal selama-lamanya. Kehidupan di dunia ini merupakan kehidupan yang sementara, kehidupan yang terbatas. Oleh kerana itulah, maka ia bukanlah satu matlamat, satu perkara yang menjadi rebutan dalam kehidupan ini. Man ahsana sariratah ahsanallahu ala niyatah. Barang siapa membina batiniyah, barang siapa yang membina batiniyahnya, dalamannya, nescaya Allah akan membaguskan, memperelokkan zahiriahnya. Jaga hati, automatically maka dia akan terjelma perbuatan ataupun perilaku yang baik melalui amal perbuatan. Barang siapa bina batiniyah, dalamannya, nescaya Allah akan membaguskan zahiriahnya. InsyaAllah, jaga hati, insyaAllah pekerti akan mulia. Jaga hati, pekerti akan mulia. Kita diminta untuk membersihkan diri kita daripada sifat-sifat mazmum, sifat-sifat yang terkeji, kerana dengan sifat-sifat terkeji itu akan terpacul, akan terkeluar, terzahir sifat-sifat yang terkeji. Daripada penyakit hati akan datang kepada penyakit zahir. Oleh kerana itulah, maka bersihkan hati dengan ikhlas, dengan jujur, dengan khusyuk, dengan tawadhu, dan berbagai-bagai lagi lah yang kita sebut sebagai sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Maka dia akan jelmakan perilaku ataupun akhlak yang terpuji. Apabila batinnya baik, insya-Allah zahirnya akan baik. Tapi kalau zahirnya buruk, maka tentunya hati pun akan buruk. Okey. Man ahsana sariratah ahsanallahu ala niyatah. Siapa yang tadi
membina batiniah, dalamannya nescaya Allah akan membaguskan zahiriahnya. Dan barang siapa memperbaiki hubungannya, barang siapa memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Jaga urusan kita dengan urusan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan settlekan urusan kita sesama manusia. Apabila kita tidak menyempurnakan hak kita dengan Allah, maka susah untuk Allah mempermudahkan segala urusan-urusan kita sesama manusia. Sempurnakan hak Allah. Jadi maksud ayat Allah cukupkan keperluan agama dan dunia adalah bahawa segala hal ehwal orang itu selalu berada di dalam jagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Segala hal ehwal orang selalu berada di dalam jagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah, jaga agama, maka Allah akan menjaga segala urusan-urusan kita di dunia dan di akhirat. Untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Allah, maka dengan cara mengikhlaskan perbuatannya. Cara untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Allah iaitu dengan mengikhlaskan perbuatannya, tak tunjuk-tunjuk amalannya, dan juga tidak mengagumi kemampuan dirinya, apa yang kita sebut sebagai ujub, iaitu ta'ajub dengan kebolehan dan kemampuan diri, rasa diri hebat. Orang yang memperbaiki hubungan dengan Allah itu akan dibaiki. Orang yang memperbaiki hubungan dengan Allah itu akan diperbaiki oleh Allah hubungannya dengan sesama manusia yang lain. Ini jaminan Allah. Jaga hak Allah, urusan kita sesama manusia akan selesai. Dipermudahkan oleh Allah. Dipermudahkan urusan kita apabila kita membereskan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakan salat, sempurnakan kewajipan-kewajipan yang lain, diikuti dengan amalan-amalan yang sunat, maka insya-Allah yakin dan percaya bahawa semua kerja kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah membantu. Allah membantu bagi mereka yang membantu agamanya. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu bantu Allah, maka Allah akan bantu kamu dan akan tetapkan pendirian kamu. Jadi termasuk dalam bantu Allah, kita menyempurnakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kewajipan-kewajipan yang Allah Subhanahu wa taala fardukan, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan disempurnakan, insya-Allah kerja yang lain akan beres. Kita akan mudah untuk berhadapan dengan manusia. Jadi musuh pun boleh jadi dekat, musuh boleh jadi rapat, boleh jadi kawan. Hatinya akan lebur dan luluh apabila berhadapan dengan kita, kerana kita telah menyempurnakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya, jaga hubungan dengan Allah, Allah akan mempermudahkan semua urusan kita dengan manusia, kerana Allah berkuasa segala-galanya. Allah boleh melembutkan hati-hati manusia. Allah boleh melembutkan hati-hati manusia walaupun orang itu garang setara mana pun, tapi bila mana kita minta dengan Allah, ya Allah lembutkan hati mereka yang berurusan denganku. Ya Allah permudahkan semua urusan-urusanku yang melibatkan manusia. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan segala urusan-urusan kita bila mana kita terus bergantung kepadanya. Orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah itu akan diperbaiki oleh Allah hubungannya dengan sesama manusia. Ini kerana orang yang dicintai Allah itu selalunya juga akan dicintai oleh makhluk-makhluknya. Orang yang dicintai oleh Allah itu selalunya juga akan dicintai oleh makhluk-makhluknya. Yakin percaya bahawa bila mana seseorang beroleh kecintaan Allah Subhanahu wa taala, automatically secara langsungnya dia akan disukai oleh para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, melainkan musuh-musuh Allah. Kalau musuh-musuh Allah tentunya menjadi musuh kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalaulah di kalangan orang-orang beriman, tentunya mereka akan sayang, kasih kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta binatang pun
akan mungkin ada dia punya gelombangnya, derianya, ni orang yang baik, ni orang yang soleh dan sebagainya. Allahu a'lam. Baik, seterusnya ni nasihat daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib berkaitan tentang diri manusia di mata Allah, di mata dirinya dan di mata orang lain. Kun 'indallahi khairul linnas. Kun 'indallahi khairan nas. Kun 'indallahi khairan nas. Jadilah engkau orang yang paling baik. Jadilah engkau orang yang paling baik menurut Allah. Kun 'indallahi khairun nas. Jadilah engkau di sisi Allah sebaik-baik manusia. Boleh kita terjemahkan sebegitu. Kun 'indallahi khairan nas. Jadilah engkau orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kun 'indan nafsi syarrun nas. Dan orang yang paling buruk di mata dirimu sendiri. Di mata kita, kita bukan terbaik. Ada orang lain yang lebih baik, ada orang lain yang lebih hebat. Walaupun orang kata kita hebat, kita tak mengakui kita hebat. Orang puji hebat, alhamdulillah, kerana kehebatan itu Allah yang bagi. Syukur. Pulangkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita bukan yang selayaknya terima pujian, kerana kita memiliki sifat kekurangan. Makhluk mempunyai sifat kekurangan, maka bagi diri dia adalah seburuk-buruk manusia. Maka itu akan memotivasikannya untuk dia menjadi lebih hebat, lebih cemerlang, lebih kita katakan memotivasikan diri dia untuk jadi lebih baiklah. Wa kun 'inan nasi rajulan minan nas. Dan jadilah orang yang sewajarnya di mata orang lain. Jadilah orang yang sewajarnya di mata orang lain. Di mata orang lain, ikut apa yang orang nak katakan kepada kita lah. Harapnya baik lah. Baik. Kita jadi orang yang hebat di mata orang lain, tapi untuk diri kita, kita tidak hebat. Mungkin orang memandang kita hebat, tetapi kita tidak hebat. Kita pun tak nak orang memandang kita dengan pandangan yang hina disebabkan oleh perbuatan hina kita. Jadi itu merupakan kata-kata yang cukup terkesan pada saya dan mungkin pada tuan-tuan sekalian. Kun 'indallahi khairun nas. Jadilah kamu di sisi Allah orang yang paling baik, dan untuk diri kamu orang yang paling kita katakan buruk. Dan jadilah orang yang sewajarnya di mata orang lain. Jadi perkara ini juga disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, qaddasa sirahu, qaddasa sirahu, sebagaimana berikut: apabila engkau menjumpai seorang yang lebih utama darimu. Kata dia lah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dia kata, kerana kata-katanya ni bertepatan dengan apa yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apabila engkau jumpa temu dengan orang lebih utama darimu, maka ucapkanlah, boleh jadi ia menurut Allah lebih bagus daripada aku, dan orang ni lebih tinggi darjat, lebih tinggi darjatnya berbanding aku. Jika orang itu lebih kecil, maka ucapkanlah, anak ini belum derhaka kepada Allah, tapi aku bagai-bagai dosa aku dah buat, maka jelas dia lebih baik daripada aku. Kalau orang tu benar, maka katakanlah, orang ni sudah mengabdikan diri kepada Allah sejak sebelum aku. Jika orang itu alim, maka ucapkanlah, orang ini dianugerahi ilmu yang belum aku ketahui, dan mencapai suatu yang belum aku capai, juga mengetahui sesuatu yang belum aku tahu, dan dia pun berbuat atas dasar ilmunya. Jika orang tu bodoh, tak cerdik, maka ucapkanlah, orang ini derhaka kepada Allah kerana dia belum tahu. Sedangkan aku ni derhakai Allah, justru aku dalam keadaan sudah tahu.
Aku pun tak tahu bagaimana nanti akhir hayatku dan akhir hayatnya. Kalau orang tu orang kafir, maka katakanlah saya tak pasti. Boleh jadi dia masuk Islam nanti mati husnul khatimah. Boleh jadi pula aku kafir dan mati su'ul khatimah. Jadi begitulah bagaimana cara pandang kita kepada orang lain. Apa darjat dan kategori orang itu pun tetap kita mengatakan diri kita serba kekurangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau orang buat dosa, kita tak marah, tak melenting, mana malah kita kesian dan sedih dengan dosa yang dilakukan. Dan mungkin nanti Allah SWT akan kurniakan hidayah kepadanya. Seperti mana yang telah pun kita jelaskan tadilah. Saya harap kita dapat memahami apa yang telah pun disebutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah tadi, Ali bin Abi Talib. Juga perkara itu telah pun dikupas oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Apabila dia temu dengan seseorang yang berbagai latar belakang, maka tetap dia rendah diri, mengatakan bahawa dirinya tak sehebat orang yang dia temui. Walaupun kanak-kanak, walaupun orang berdosa, walaupun orang yang bodoh, maka tetap dia merasakan dirinya tidak cukup, tidak sempurna. Tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini tajuk baru. Ini agak panjang sikit, jadi saya tak akan sambunglah tajuk baru ni. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu akan datang insyaAllah. Jadi pada malam ni syukurlah kerana kita telah pun dapat kongsikan banyak juga kata-kata para hukama, kata-kata para cendekiawan Islam, orang yang dekat hampir mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak amalan mereka. Jadi kata-kata mereka ini boleh dijadikan kata-kata yang memberi panduan kepada kita. Kata-kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi, kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, banyak kata-katanya tadi, dan juga kupasan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkaitan apa yang telah pun disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib tentang kehidupan, tentang kehidupan beragama. Jadi nikmat beragama, agama ni adalah nasihat. Ya. Ad-dinun nasihah. Agama ni merupakan nasihat. Dan agama juga boleh kita ertikan sebagai satu sistem hidup, cara hidup. Dan tentunya cara hidup yang diredai oleh Allah adalah Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Cara hidup yang diredai oleh Allah iaitu Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam din, siapa yang mencari Islam selain agamanya, maka dia akan rugilah. Dia akan termasuk di kalangan orang-orang rugi, tidak akan diterima dan termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan apa yang telah pun kita sebutkan. Mudah-mudahan kita berupaya membersihkan penyakit-penyakit hati yang mungkin bersarang dalam diri dan jiwa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan lenyap dan buangkan, dan seterusnya kita akan menjadi insan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar ini perkongsian kita yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.